Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertamanya, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafak dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana tak dapat tidak pada hari ini yaumil isnin, pada hari Isnin, Allah Taala pertemukan kita sekali lagi dalam hashtag santapan rohani. Untuk apa Allah Taala temu kita pada pagi ini? Untuk kita pastikan apakah lagi cabaran-cabaran utama. Apakah lagi sebab-sebab utama. Apakah lagi perkara-perkara yang kalian perlu perbaiki dan saya juga perlu perbaiki. Untuk kita memastikan tuan-tuan kita boleh mencapai yang dikatakan martabat khashi'in. Martabat khashi'in. Yang tak dapat tidak, sebagaimana kuliah maghrib yang saya Allah Ta'ala takdirkan untuk saya sebarkan maklumat kepada sahabat-sahabat di Masjid Shah Alam kemarin, hari Sabtu. Tuan-tuan, martabat khashi'in ni, kalau ikut ranking dia, barulah martabat yang kedua. Barulah martabat yang kedua. Yang pertama sekali martabat apa? Dipanggil apa? Qaimin. Pertama sekali qaimin, orang yang mendirikan sembahyang. Yang kedua khashiin, orang yang khusyuk. Yang ketiga hafizin. Dan yang keempat daimin. Jadi bermakna tak kiralah dia duduk pada ranking yang mana pun, wa iyyakum muhafizin ala salah al-muqimina laha al-khashiina fiha ad-daimina 'alaiha. Artinya bila sebut khusyuk solat ni, Allahumma salli ala Muhammad, satu berita gembira yang tuan-tuan perlu faham. Aku boleh capai martabat ni. Aku boleh capai. Selagi mana kita berjalan dengan ilmu yang betul, dengan praktikal yang betul, dengan guru yang tepat dan menghasilkan pula kepahaman yang tepat, insya-Allah benda ni antara benda yang kalian boleh capai. Cuma terdapat lagi beberapa isu ataupun cabaran di sebalik tabir yang kadang-kadang kalau tuan-tuan tak selesaikan cabaran ini yang menyebabkan terhenti ataupun tersekat perjalanan untuk mencapai yang dikatakan khusyuk. Jadi hamba nak tanya tuan-tuan dahulu, siapa di antara kalian yang betul-betul aku nak khusyuk solat? Cuba tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen. Ya, mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak tengok jawapan tuan-tuan, saya nak tengok kesungguhan tuan-tuan. Dengar dengan baik. Nak tuan-tuan dengan betul-betul nak dua benda yang berbeza. Memang kalau ditanya nak khusyuk, semua cakap, kebanyakannya nak cakap
yang bercakap nak khusyuk. Tapi saya ulang balik, orang yang nak khusyuk dan betul-betul nak, dua benda yang berbeza. Antara langit dengan bumi, tuan-tuan, perbedaannya. Yang walaupun memang dia ada niat, ustaz mestilah orang solat nak khusyuk. Ya ke? Ada tuan-tuan, orang yang cakapnya nak khusyuk tapi ikhtiar pun tak ada, usaha pun tak ada, kesungguhan pun tak ada. Terima kasih kepada kalian yang mengupdate. Saya yakin ramai di antara tuan-tuan yang memang nak bersungguh-sungguh kepada khusyuk solat. Jadi, kalau tuan-tuan betul-betul nak, hari ini saya akan berkongsi 3 cabaran ataupun 3 asbab ataupun penghalang yang utama yang menyebabkan selama ni kehendak tuan-tuan yang begitu kuat tu, keinginan tuan-tuan yang begitu kuat tu, aku bersungguh-sungguh nak capai ni, aku bersungguh-sungguh nak capai. Tapi kenapa masih lagi tak capai-capai? Inilah merupakan 3 cabaran utama yang kita akan bincangkan pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani. Mudah-mudahan dia memberi kefahaman kepada tuan-tuan, membuka minda tuan-tuan dan dia nampakkan jalan. Oh ni traffic light-nya, dan ini lubangnya, ini polis trafiknya, di sini pula ada selekoh tajamnya. Cabaran-cabaran ni kita perlu faham. Sebab tuan-tuan, dalam dekat highway tu tak semua indah. Betul ke betul? Di highway, berjalan di atas highway, walaupun tuan-tuan boleh speed, dan waktu hujan tuan-tuan tak boleh speed, dan jalan licin tuan-tuan tak boleh speed, tayar botak tuan-tuan tak boleh speed, dan nampak apa tu, kamera JPJ contohlah berfungsi ke tidak, wallahu a'lam. Semua ni antara faktor-faktor yang menyebabkan tuan-tuan tak boleh speed. Apa lagi? Kadang-kadang ada setengah kawasan tu dia tulis ada haiwan melintas, contoh lembu dan sebagainya, tuan-tuan tak boleh speed. Jadi bermakna walaupun tuan-tuan dah berada on track di atas satu highway yang begitu cepat untuk menyampaikan kepada satu tujuan, cabaran tetap ada. Memang dekat highway tuan-tuan tak ada traffic light, tak ada, tapi dia ada JPJ punya kamera, betul? Jadi di sini pada hari ini saya suka nak membantu tuan-tuan memahamkan apakah cabaran yang tuan-tuan perlu selesaikan untuk mencapai yang dikatakan khusyuknya solat khasyi'ina 'alaiha, khusyuk ke atasnya. Jadi apa khabar anda pada pagi ini? Dalam hashtag Santapan Rohani, kepada kalian yang baru masuk, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jangan lupa, kalau tuan-tuan nak khusyuk juga, ini semua praktikal ataupun teknikal yang saya bantu. Pertama sekali, jangan lupa tag nama orang yang anda sayang. Tag tu caranya bagaimana? Dengan menghadirkan pada hati tuan-tuan, sebelum nak tulis tu cuba belajar. Ya Allah, kenapa aku kena tag nama mereka? Benda ni dia akan jadi powerful. Tuan-tuan tak akan buat benda tu dengan biasa, tuan-tuan akan buat benda tu dengan luar biasa. Kalau setakat dengar dan terima arahan suruh tag saja. Tanpa tuan-tuan tanya hati, kenapa aku kena buat begini? Kenapa aku kena buat begini? Bermakna benda tu akan jadi biasa. Belajar tanya hati. Yang kedua, jangan lupa like, dan kaedah yang sama, bila tuan-tuan nak tekan like, belajar tanya hati, kenapa aku perlu tekan like? Biasakan begini. Untuk menjadikan hati tuan-tuan itu semakin hidup. Menjadikan hati tuan-tuan itu semakin bergerak. Bila dia dah berjalan, mudah kita ajar. Budak tak erti merangkak, mana boleh kita ajar berjalan. Tapi budak yang dah boleh berjalan, kita boleh ajar dia berlari. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi artinya tuan-tuan, yang ketiga, jangan lupa tekan like banyak-banyak. Untuk apa? Untuk kita hantarkan kepada hati-hati orang yang kita sayang. Jelas ke jelas? Jadi apa khabar anda pada pagi ini? Tolong jawab di ruangan komen. Dan kalau anda sihat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, mudah-mudahan saya pun alhamdulillah sihat selagi mana ajal belum menjemput. Dan jangan lupa juga update tuan-tuan, apa khabar batin anda pada pagi ini? Tolong tulis di ruangan komen untuk tuan-tuan menghasilkan result yang luar biasa. Dan yang ketiga, seperti biasa sebelum kita mulakan bicara tuan-tuan, di manakah level yang kalian berada pada pagi ini? Tulis di ruangan komen. Jangan nampakkan benda tu biasa. Tuan-tuan kena belajar fokus macam mana benda biasa, aku nak jadikan dia luar biasa. Boleh, benda tu biasa je. Tapi kalau kita buat dengan teknik yang powerful, dia akan menjadi satu benda yang luar biasa. Jelas ke jelas? Okey. Jadi adakah anda telah bersedia pada pagi ini untuk kita mendengar apakah 3 cabaran yang menyebabkan
aku masih lagi tak mencapai kepada khusyuknya solat. Yang walaupun tuan-tuan dah menukilkan dalam di ruangan komen keinginan yang kuat, aku nak khusyuk, aku nak khusyuk, aku nak khusyuk. Betul. Tapi apakah cabarannya? Okey, boleh tulis di ruangan komen. Yang pertama sekali tuan-tuan, yang pertama sekali, punca yang paling pertama. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang benda ni Allah Ta'ala pernah bersumpah. Dah? Wal asri, demi masa. Yang pertama sekali tulis di ruangan komen, bila mana tuan-tuan merasakan tuan-tuan tak ada masa. Tak ada masa nak belajar. Itu punca yang pertama. Tulis. Bila mana tuan-tuan merasakan tuan-tuan tak ada masa. Masa tu tak ada. Sibuk hari Isnin sampai Jumaat. Dah sibuk dengan bekerja. Lepas tu Sabtu Ahad, fikir pula sibuk dengan keluarga pula. Kalau tak beri masa untuk keluarga, bila pula nanti ada masa untuk keluarga? Kalau minggu ni tak ada masa, minggu depan dah delay. Makalan contoh. Jadi, cabaran yang paling utama yang sebenarnya berlaku pada diri tuan-tuan. Tuan-tuan merasakan. Tuan-tuan rasa masa tak ada. Tak ada masa nak pergi belajar. Tak ada masa nak attend program. Tak ada masa tuan-tuan nak tengok apa-apa dan sebagainya. Belajar sama ada dengan apa channel dan sebagainya. Sama ada secara offline ataupun online. Bila cabaran ini tuan-tuan tak selesaikan, tuan-tuan, apa jua pun tuan-tuan akan merasakan tuan-tuan tak ada masa. Sebagaimana kata pujangga, how you do anything is how you do everything. How you do anything is how you do everything. Kalau satu benda tuan-tuan kita fikir dah tak ada masa, benda lain pun sama juga tak ada masa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu hari ni cuba kita muhasabah. Kalau tuan-tuan ada kawan sekejap, ada kawan yang tengok yang jenis perkembangannya berbeza, keilmuannya berubah, watak dia berubah. Semenjak berkawan dengan kita ni, tengok macam-macam perubahan yang berlaku pada dirinya dia. Cuba tuan-tuan tanya dia dengan tanya diri kita, ya Allah, masa yang engkau beri kepada dia 24 jam, dengan masa yang diberi kepada aku 24 jam, tak sama ke? Ni soalan yang kalian perlu tanya. Jawab on the spot dan nilai dengan akal yang cerdik yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian. Tengok kawan tu. Adakah masa dengan masa kita berbeza? Sama je. 24 jam yang Tuhan berikan kepada dia sama. Bedanya, boleh jadi 24 jam yang Tuhan berikan kepada dia barakah. 24 jam yang Tuhan berikan kepada kita ujian. Berkat. Sebab tu bila berkat ni masa tu rasa panjang. Kita ni ujian, masa tu rasa tak ada masa lah nak belajar, tak ada masa lah nak pergi kelas, dan sama ada online ataupun offline, tak ada masa. Sebab tu tuan-tuan nak cerita bab masa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Di sinilah satu ilmu yang tuan-tuan jangan lupa, tuan-tuan kena develop balik, tuan-tuan kena hidupkan balik, tuan-tuan kena belajar yakin balik, antaranya berkenaan Tauhid, yakni sifat 20. Walaupun itu bukan sifat yang wajib pun yang perlu kita belajar. Maknanya sifat Allah Ta'ala itu segala sifat kamalan. Ulama' menukilkan 20 cukup dulu untuk orang awam. Cukup dulu untuk orang awam 20 belajar. Wajib hukumnya. Tapi bukanlah 20. Kerana sifat Allah Ta'ala itu meliputi setiap sifat kamalan. Cuma kesimpulannya tuan-tuan, kalau kita belajar benda ni balik, barulah kita faham. Tulis di ruangan komen. Tuan-tuan lupa, yang menguruskan masa kita Allah. Inilah antara sifat yang saya dulu. Saya dulu yang mula-mula rasa benda ni. Saya pun terlupa, saya pun terleka. Benda ni saya pernah berlaku pada diri saya. Sebab tu bila saya ubah balik, yang nanti saya akan bagi tip kepada tuan-tuan. Dan siapa nak lah, siapa tak nak tak apa. Dan siapa nak tips bagaimana tuan-tuan nak keluar daripada kepompong ini. Yang kepompong rasa tak ada masa. Yang kita lupa. Allah yang menguruskan masa kita. Allah yang mentadbir kehidupan kita. Allah yang mentadbir masa suami kita. Allah yang mengurus masa anak-anak kita. Allah Ta'ala yang mengurus masa kehidupan kita. Yang kita lupa hakikat benda ni tuan-tuan. Allah Ta'ala yang mentadbir kehidupannya kita. Malikin Nas. Hari-hari kita baca. Malikin Nas. Malik. Pemerintah bagi segala manusia. Malik. Allah Ta'ala yang perintah bagi manusia. Siapa dia tu? Ilahin Nas, iaitu Tuhan bagi segala manusia. Allah Ta'ala yang perintah kita, yang mentadbir kita tuan-tuan. Jadi maknanya, cabaran yang paling utama yang sebenarnya berlaku pada diri tuan-tuan ialah
Bila mana kita betul-betul tak bergantung kepada Allah Ta'ala, wal asri, dengan masa. Bila kalian tak bergantung kepada Allah, tak tahu cara nak linkkan macam mana masa kita dengan kita nak linkkan dengan qada dan qadar, iradah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu menyebabkan itulah jawapan yang terbit kepada tuan-tuan. Kenapa susah nak belajar? Kenapa solat tak khusyuk? Tak ada masa nak belajar. Tak ada masa nak belajar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Sebab itulah antara cara yang pertama. Kalau tuan-tuan naklah, tuan-tuan tak perlu percaya kaedah ini, tapi tuan-tuan cuba buat. Buat supaya tuan-tuan nampak pada hakikatnya tuan-tuan boleh urus masa tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala pula boleh mentakdirkan sebagaimana apa yang kita nak. Itu yang paling penting. Siapa nak saya share satu ilmu yang power pada hari ini. Yang ilmu ni bukan sahaja orang-orang yang hebat buat, tapi malulah tuan-tuan, Allah Ta'ala pun dia buat benda ni. Kalau tuan-tuan betul lah nak susun masa. Kalau tuan-tuan betul nak susun masa. Sebab alasan tak ada masa ni banyak sangat saya terima. Banyak sangat. Sebagai contoh, saya lagi pukul 10. Ada program khatam kitab. Satu program yang kita lancarkan Januari hari itu, di mana saya buat satu program secara online. Kita belajar kitab sampai khatam selama setahun. Tak banyak tuan-tuan, 4 kitab je. Itu versi yang pertama. Intake yang kedua, 3 kitab. Bermakna setahun tuan-tuan dah khatam hampir 7 kitab insya-Allah. Dan beberapa kitab dah khatam dah. Dan ujian tu berlaku. Ada yang dah daftar, dah bayar duit, dah dapat kitab, tengok masa live dia tak masuk. Tak apa. Tak, saya bukan mengungkit, saya nak memberi gambaran. Cabaran tuan-tuan ialah tuan-tuan tak susun masa dengan betul. Dan bila tuan-tuan tak susun masa dengan betul, maka takdir daripada Allah Ta'ala tu pun tak sampai. Sebab kita tak programming benda tu sebagaimana yang dikehendaki. Baik, jadi poin yang pertama, bagaimana cara nak menyelesaikan masalah tak ada masa ni, tulis di ruangan komen, tulis. Tuan-tuan kena menulis. Apa yang tuan-tuan nak buat, bermula hari ni, kalau boleh sampai bulan 12 nanti. Menulis. Bukan semata-mata di kepala. Keluarkan benda tu, letak on paper. Tulis. Saya bagi bukti. Kalau kita belajar tauhid, Allah Ta'ala ni maha hebat. Allah Ta'ala ni maha mengetahui. Bukan sahaja dahulu, bukan sahaja sekarang tuan-tuan. Sampai kiamat. Lepas kiamat. Apa yang berlaku selepas kiamat. Hatta selepas daripada tu pun Allah Ta'ala maha alim. Tuhan maha mengetahui. Betul ke betul? Tuhan tahu. Apa yang akan berlaku, bila yang akan berlaku, Tuhan tahu semua. Tuan-tuan, malulah dengan Allah Ta'ala. Walaupun Tuhan tu maha mengetahui, tetapi Allah Ta'ala tu menulis di atas lauh mahfuz. Ini akidah yang wajib kita pegang. Kita kena pegang benda ni. Fi lauhim mahfuz. Bermakna Allah Ta'ala pun menulis di atas lauh mahfuz segala tindakan, segala takdir, segala urusan, segala pentadbiran, apa yang nak diberikan, bilakah tarikh kiamat, bilakah tarikh yaumil mahsyar, bilakah tarikh mereka akan dihisab. Tuan-tuan, Allah Ta'ala pun menulis di atas lauh mahfuz yang walaupun Tuhan tu maha bijak, maha alim, maha mengetahui, segala-galanya dia tahu. Walaupun benda tu tak dikeluarkan daripada pihak zat Allah Ta'ala kepada lauh mahfuz, Allah Ta'ala tu tahu dah. Tapi Tuhan tu mengajar kita. Tuhan tu bijak. Allah Ta'ala ajar kita syariat. Malulah kita tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita tak tulis apa yang kita nak buat. Sebab apa? Bila kita tulis, adakah tuan-tuan mendahului takdir? Ni isu yang lain pula ni. Ni pula isu ada orang tanya. Ustaz, kalau kita tulis bukan kita mendahului takdir. Saya tanya balik, hang tahu ke takdir hang macam mana? Hang tahu ke takdir hang tu macam mana? Jadi, jangan kita manipulasi satu perkataan yang kalau kita tak nak buat benda tu, sekurang-kurangnya tuan-tuan buat dulu. Bila mana kita tulis di atas on paper. Dan dah tulis tu apa? Bertawakal kepada Allah. Ya Allah, kau permudahkan urusan aku ni, apa yang aku nak plan sampai bulan 12. Macam baru-baru ni bila saya ke Rishwat minggu lepas pada hari Khamis. Kemudian saya bersembang dah dengan beberapa staf-staf Rishwat tuan-tuan.
Mereka sebut apa? Dia kata Dr. Azizan ni, dia dalam bab menulis ni, dia memang is very powerful. Dan Alhamdulillah, dan kami pun diajar dan kami pun ditarbiah benda ni. Dan kami nampak kesannya sendiri, tuan-tuan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Dr. Aizan Haji Osman ni, sampai penghujung 2023, dia dah plan dah tulis apa dia nak buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dr. Aizan Haji Osman, sampai the end, Disember 2023. Sekarang ni baru 2020, 2020, 2021, 2022, 2023. Tuan-tuan, saya tak nampak dah love dengan light berterbangan ni. Bantu saya untuk bantu juga keluarga tuan-tuan bagi dakwah ni tersebar. Ni, 4 tahun akan datang, Dok dah tulis dah. Dr. Aizan dah tulis dah apa dia nak buat, program dia nak plan. Alhamdulillah. Dan nampak benda tu, dia tulis bukan bila start. Tahun lepas. 5 tahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya yakin tuan-tuan tak mampu nak buat itu dalam waktu yang kita baru terdengar pada hari ini. Tapi sekurang-kurangnya cubalah belajar menulis sampai hujung bulan 12 ni. Apa yang aku nak buat, apa yang aku nak capai, tulis. Dan susun masa. Tengok mana-mana program. Sebagai contoh ada satu cerita bab menulis ni. Pengalaman saya buat program lah, ada seorang. Dia ni orang Rawang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang Rawang. Betul lah. Rawang tuan-tuan. Tasik Puteri Rawang. Oh, dia ni memang orang educated lah. Orang belajar. Buat PhD. Masa lagi tengah buat PhD. Walaupun saya rasa dah berumur dah tuan-tuan. Umur beliau dekat 50 lebih dah. Tengah buat PhD lagi. Dan boleh kata tiap-tiap minggu lah telefon ustaz. Boleh tak bagi jadual yang tepat? Sebab saya dengar jadual dia. Saya rasa orang yang bagus. Dan dia kata dia ada pengajian Quran online. Bulan ni. Dan lepas tu dia ada pengajian dengan dia punya lecturer dia secara online. Bulan ni. Dia tulis. Sampai bulan 6 tahun depan dah siap. Okay. Lepas tu dia kata nak tahu pula jadual NBS Ustaz, ICS Ustaz, sebab saya nak selitkan betul-betul. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok tuan-tuan orang yang bijak dalam perancangan. Ni caranya tuan-tuan nak develop masa. Matlamatnya ialah tuan-tuan nak selesaikan satu isu yang dikatakan tak ada masa. Ni isu dia tak ada masa. Sebab kita tak tulis apa yang kita nak buat. Saya pernah baca satu buku tu. Pengarang dia billionaire tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tajuk buku dia The 5 AM Club. The 5 AM Club. Apa dia The 5 AM Club? Club 5 pagi. Sekarang ni Profesor Muhayya dia bawa pula bagus. Kita benda baik kita support. Dan Prof Muhayya dia buat tak silap the 7 AM Club ke 6 AM Club. Saya tak ingat lah. Nanti Dayang tolong bantu saya. Yang Prof buat sekarang, Profesor Muhayya buat 7 AM Club, saya tak silap. Okey. Satu billionaire ni tuan-tuan, dia buat, boleh bayang dia punya student dia satu dunia. Satu dunia orang billionaire. Dalam buku tu, The 5 AM Club, tuan-tuan boleh cari dekat mana-mana kedai toko buku ada, The 5 AM Club. Saya lupa nama pengarang dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Siti Nur Aisyah. 7 AM Club. Kalau Prof Muhayya punya. Baik. Dia ni, saya baca buku dia. Baguslah cara dia meraikan semua agama walaupun dia tu Kristian. Dia tu Kristian tuan-tuan. Tapi dalam tulisan dia, dia menulis untuk sesuai kepada semua agama. Dia tulis orang Muslim macam ni, macam ni. Dan apa yang dia buat? Dia kata, kalau nak berjaya, bangun pagi pukul 5. Lepas kita buat spiritual. Dia tulis spiritual tu di atas agama masing-masing. Kita pulang lah yang zikir-zikir lah, yang tafakur lah, yang yoga, buat yoga lah. Spiritual, hidupkan dengan spiritual pukul 5 pagi. Kemudian pukul 5 pagi sampai pukul 6 tu tulis. Belajar menulis apa yang kita nak buat hari itu dan tengok balik revise apa yang kita dah tulis minggu lepas dan cuba plan apa yang kita nak buat pada minggu hadapan. Tu 3 benda. Dia ajar dalam buku The 5 AM Club. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang Kristian pun percaya tuan-tuan, bangun pukul 5 pagi itu is very powerful. Memang power. Jadi ujian bagi kita. Dan kita tak tulis, tak pernah tulis pun. Siapa pernah tulis? Dalam buku diary dia, aku nak bangun setiap hari pukul 5 pagi. Pukul 4 pagi. Pernah tulis?
Bila kita tak tulis, Allah Ta'ala pun tak takdirkan sebab di situ membuktikan kita tak ada keinginan. Tulis, keluarkan, ilhamkan di atas kertas. Ilhamkan di atas diary. Ya Allah, aku nak bangun hari-hari pukul 4, pukul 4, pukul 5, pukul 5, pukul 5. Maka takdir Allah Ta'ala pun dah datang. Sebab tu cerita bab nulis ni is very powerful. Dan berkata beliau, dan jangan tengok telefon. Pukul 5 sampai pukul 7, jangan pegang telefon. Tak sesuai waktu tu. Start pukul 7, emergency tu cerita lain. Dan start pukul 7, barulah nak pegang telefon dan sebagainya. Jadi gambaran yang nak disampaikan ialah, tak kira lah walaupun dia bukan Islam. Tapi ilmu itu semua anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kadang-kadang kita boleh ambil selagi mana dia tak salah daripada sudut syarak dan tak mensyirikkan Allah Jalla wa'ala. Jadi pukul 6 tulis. Tulis apa aku nak buat hari ni, tulis. Supaya tuan-tuan boleh susun masa dengan seadilnya. Dan baru tuan-tuan rasa hidup ni berkat. Baru rasa hidup ni panjang. Sebab tu afwan lakum. Selama ini yang kita nak bicarakan pada hari ni, kenapa tuan-tuan masih lagi tak khusyuk solat? Cabaran yang utama sekali, tak sempat 3 kot. Baru 1 setengah jam, 40 minit dah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cabaran yang utama, tuan-tuan merasakan tuan-tuan tak ada masa. Jadi, cara nak selesaikan masalah ni, yang pertama sekali, belajar menulis. Belajar menulis di atas kertas. Apa tuan-tuan nak buat bermula daripada minggu ini. Sebagai contoh, minggu ni ada apa? Ustaz Irwan ada program lah, interaktif cinta solat. Program tu berlangsung selama seminggu. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Cuma kepada tuan-tuan yang bekerja, jangan gelisah. Kami dah susun masa sebaiknya. Kami fikir kepada semua pihak. Sebab tu macam mana jadual tu kami susun. Yang program yang hardcore dia Sabtu dan Ahad. 2 hari tu, pagi sampai ke petang, pagi sampai ke petang. Malam kita santai sikit dengan qasidah, burdah dan selawat. Lepas tu, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, kita buat program 2 hari saja, 2 jam, 2 ke 3 jam. Dan kemudian kita tayangkan balik pada waktu malam. Kita relivekan balik untuk kesesuaian bagi mereka yang bekerja. Kalau kita masukkan video, rasanya feelingnya lain. Jadi kita buat relive balik. Supaya orang bekerja, malam boleh tengok, dia boleh belajar. Dan hari Jumaat kita buat examination. Tuan-tuan tulis. Dan lepas tu pula minggu depan, kalian ada program apa. Dan kepada yang masuk Zamrud, contoh. Allah. Minggu depan ni aku ada coaching dengan Ustaz Irwan. Coaching seorang-seorang. Coaching ni kita buat secara Zoom. Setiap peserta 1 jam bersama dengan saya. Saya nak perbaiki takbir, Fatihah, tahiyat, selawat, salam. Lepas tu saya akan tanya beberapa soalan. Macam mana saya nak improvekan solat dia. Macam mana saya nak bantu dia untuk lebih khusyuk dalamnya ibadah. Tulis. Lepas tu pula minggu depan lagi 1 ada sesi Zoom dengan Ustaz Irwan. Lepas tu minggu lagi 1 rasa nak balik kampung. Tulis. Belajar menulis. Belajar menulis. Dan lepas tu pula bulan depan tu pun minggu lagi 1 ada majlis Maulid Nabi. Fikir dah. Dah mula fikir dah. Majlis Maulid Nabi ni aku nak cari program di mana. Tengok Habib Ali ada buat program tak? Tengok Habib ni ada buat program tak di mana-mana. Tengok, cari. Supaya tuan-tuan dah belajar menulis. Dan lepas tu pula bulan 10, apa pula perancangan tuan-tuan. Bulan 11, apa pula perancangan. Belajar menulis sampai bulan 12. Mudah-mudahan dengan cara yang ini, tuan-tuan boleh belajar, menyusun masa, menyusun waktu. Dan tulis tu, Inni tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, aku tawakal kepada kamu. Inilah benda yang aku cuba plan sehingga bulan 12 ini kau permudahkan urusan aku. Permudahkan. Benda-benda yang kadang-kadang yang perlu diubah tu benda biasa. Tu benda biasa. Contoh kalau kita belajar takdir dekat Lauh Mahfuz. Ni dah bicara tauhid pula ni lebih mendalam. Nanti kalian makin pening. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma gambaran yang saya nak beri faham ialah adakah takdir itu boleh berubah? Hakikat takdir itu tak boleh berubah. Dan sebab apa? Yang mengubah takdir itu pun takdir. Itu kalau cerita tauhid lah. Yang mengubah takdir itu pun takdir. Jadi kembali kepada bicara kita pada hari ini. Dan setelah tuan-tuan tulis, tawakal kepada Allah. Serah kepada Allah. Ya Allah, ini aku submit, aku plan sampai bulan 12 ni. Mudah-mudahan kau permudahkan urusan aku. Maknanya, tengok, tuan-tuan dah menyusun masa dengan sebaik ini. Baru nampak life kita ni ke mana. Bila tuan-tuan dah buat benda ni, belajar pula apa tuan-tuan nak buat pada tahun depan, 2021. Buat. Kalau boleh cuma buat dulu. Bodoh-bodoh pun tak apa, buat selama setahun.
Sebab tu guru saya, Dr. Haji Azhar Osman dah siap sampai 2023. Dia punya schedule, plan, on paper, bukan di sini. On paper, siap tulis. Wow, saya kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi insyaAllah, kalau tuan betul-betul nak khusyuk dan selesaikan masalah utama, tulis. Hari Sabtu Ahad ni ada program bersama Ustaz Irwan, tulis. Tuan-tuan takut ada program lain, takut bertinggi, tulis dulu, tulis. Dan kepada yang telah mendaftar, tahniah saya ucapkan. Yang belum mendaftar, bukan cari jalan, cari hati kita. Kemana kita nak capai solat selama ni? Kalau sekarang ni aku tak belajar, tuan-tuan, kadang-kadang bila sebut keinginan ni, selama ni pun Allah bertahu-tahu dah niat nak belajar. Tapi kadang-kadang bila mana kita tak bersungguh, perubahan tu tak ada. Bersungguh dan betul-betul bersungguh, dua benda yang berbeza. Jadi, beri peluang kat atas diri sendiri untuk kalian dengar betul-betul. Sebab tu saya ulang balik tuan-tuan, yang ni perkataan ni saya minta maaf, jangan berasa hati. Tuan-tuan, ilmu ni bukan untuk dicoba. Saya tak suka kalau tuan-tuan kata, alah, tak apalah, try test dululah masuk. Tuan-tuan minta maaf, saya tak redha. Maksud tak redha begini, dengan niat tuan-tuan yang tak tepat. Saya takut keberadaan tuan-tuan dalam program nanti takkan mendapat apa-apa perubahan. Sebab apa? Tuan-tuan nak test. Tak apalah, tak buat apa, satu ahad ni aku nak join je lah. Nak test program, kod ada apa-apa, dah. Kalau tuan-tuan dah niat daripada awal, tak apalah. Tuan-tuan tak perlu masuk, tuan-tuan tak perlu join, pergi carilah program lain. Sebab ilmu ni tetap hak Allah, bukan untuk dicoba. Ilmu ni bukan untuk dicoba. Dan satu ilmu ni satu perkara yang baik, yang kalau kita buat betul-betul akan mencapai result yang terbaik. Jadi isunya kita amal ke tidak. Jadi saya rasa memadai pertemuan kita pada hari ini, sempat satu saja. Besoklah saya continue lagi dua. Dia ada tiga faktor utama, tiga cabaran utama yang kalian perlu selesaikan kalau kalian nak khusyuk solat. InsyaAllah besok kita bersambung poin yang kedua. Kalau sempat kita sambung poin yang ketiga tuan-tuan. Dan kalau tak sempat, tak apalah. InsyaAllah kita sambung pula hari Rabu poin yang ketiga. Jadi ma'assalamah wal liqa'. Sehingga bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang. Tulis Sabtu Ahad ni tuan-tuan nak ke mana. Kalau tak ke mana, tulis. Aku nak belajar bersama Ustaz Irwan dalam program secara online bersama keluarga aku, anak-anak aku dan sebagainya untuk belajar macam mana teknikal khusyuk bersolat, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'assalamah wal liqa', sehingga bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang dalam hashtag #Sataparohani. Sahabat-sahabat di page nak baki di page Irwan Zahuri dan di grup nak baki solat. Jadi ayo bersama-sama kita susun masa kita dengan menulis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Grafik.